Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita pagi ni untuk perkongsian ilmu dalam bab tajwid Al-Quran. Baik, untuk pagi ni kita di bab yang ke-9 yang ada kitab perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs An-Nasim melalui Tariq Satibi yang ditulis oleh Dr. Surur Syiabuddin An-Nadwi ni kita di bab yang ke-9 di muka surat 212 Jadi bolehlah sebagai rujukan, dan bagi yang tidak memiliki kitab lagi saya ada bekalkan nota dalam grup itu, insya-Allah bolehlah sebagai rujukan. Dan bagi memahami sepenuhnya saya akan bantu melalui persembahan PowerPoint kita insya-Allah. Jadi secara umumnya sifat ataupun ciri-ciri dia merupakan ciri-ciri huruf hijaiyah. Sifat ni penting untuk kita fahami supaya boleh mendapat bacaan yang lebih tepat, lebih sempurna. Itu tujuannya kita nak belajar bab sifat huruf. Jadi kita akan perhatikan nanti di dalam kitab ni penulis ada susun semua jenis-jenis sifat yang terdapat di dalam setiap huruf yang akan kita bahaskan sebentar lagi insya-Allah. Jadi dalam kitab ni sampailah ke muka surat 232. Itu semua membahaskan tentang sifat-sifat huruf. Baik, pada sifat huruf ni agak panjang sikit dia punya bahasan. Saya rasa elok saya teruskan dengan penerangan melalui PowerPoint itu lebih senang saya rasa. Sebentar mute. Mute. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang ke Teluk Intan. Inilah kita punya landmark Teluk Intan Kalau mana-mana yang jauh-jauh tu pertama kali datang ke Teluk Intan jangan lupa singgahlah dekat Menara Condong kami, insya-Allah. Baik, sebelum tu kita tengok dari ayat Al-Quran sendiri, dari surah Al-Qamar 4 kali Allah Ta'ala ulang dalam surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya. Bermakna mudah. Al-Quran ni banyak penerangan di situ, dan yang pentingnya nak belajar Al-Quran ni cukup mudah. Cuma pasal kita rasa agak sukar, pasal kita tak masuk dulu dalam bidang tu. Bila kita dah ikut tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan. Set dalam minda kita, rupanya tajwid ni mudah. InsyaAllah. Baik. Ini juga satu perintah daripada Al-Quran daripada surah Al-Muzammil yang selalu kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Quran tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi bila kita memahami tartil, maka mudah bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan elok. Tartil ni mengandungi ilmu-ilmu ni lah yang berkaitan dengan mudud, bagi bacaan panjang pendek.
Kemudian gunah yang melibatkan hukum mim sakinah dan nun sakinah. Kemudian dalam bab tafkhim dan tarqiq, bacaan tebal dan nipis. Kemudian makhraj dan sifat huruf. Jadi ilmu makhraj dan sifat huruf ni dia datang serentak untuk kita faham. Kemudian ada juga dalam ilmu Rasam dan Dhab yang melibatkan, yang membahaskan tentang tanda-tanda Al-Quran tu. Barisnya dan macam diamond. Banyak kita akan jumpa nanti apa pengertian dia. Betul juga kita kena belajar juga tentang waqaf dan ibtidak. Banyak sangat jenis-jenis waqaf yang ada dalam Al-Quran. Mungkin kita terlepas pandang sama ni. Yang ini pun kita akan kongsi juga selepas ni besok, insyaAllah. Dan yang terakhir sekali dalam qiraat yang melibatkan bacaan-bacaan pada kalimah-kalimah tertentu. Jadi di sini sedikit apa bezanya tajwid, belajar tajwid dengan qiraat. Tajwid dia membahaskan perincian setiap huruf hijaiyah. Setiap huruf. Manakala qiraat dia membahaskan tentang kalimah-kalimah tertentu dalam bacaan Al-Quran kita. Itu beza dia. Okey, bab muduk ni kita dah selesai pada siri-siri yang awal hari tu. Kemudian makhraj juga kita dah selesai malam tadi, alhamdulillah. Dan pagi ni insya-Allah kita di sifat huruf. Sebagai pelengkap pada maraj tadi. Baik dalam tajuk sifat huruf ni kita akan sentuh pada sifat lazimah dan sifat aridah. Apa itu sifat lazimah, apa itu sifat aridah akan kita bahaskan selepas ni. Baik, sebelum tu kita tengok setiap huruf hijaiyah daripada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampailah ke ya tu, dia mempunyai ciri-ciri tertentu. Iaitu dia memiliki nama, isim. Kemudian dia ada bentuk, kemudian dia ada makhraj dan dia ada sifat. Inilah ciri-ciri huruf hijaiyah. Jadi kita kena tahulah, kita kena faham setiap ciri-ciri ini yang terdapat pada setiap huruf hijaiyah tu. Baik. 4 ciri tadi, isim bermaksud nama. Iaitu membezakan 2 huruf pada nama atau lafaz panggilan. Kemudian sirah tu bermaksud bentuk. Bagi membezakan 2 huruf pada penulisan atau rupa bentuk. Itu fungsi sirah. Kemudian makhraj, iaitu tempat keluar huruf ataupun rumah huruf tu. Bagi membezakan huruf yang sama pada sifat. Jadi malam tadi kita dah sentuh walaupun dia duduk serumah huruf tu, tapi suara dia berbeza. Yang membezakan dia tu adalah sifat tadi lah. Dan yang terakhir tu sifat dia ialah membezakan 2 huruf yang bersamaan pada makhraj tadi. Mana kedua-dua makhraj dan sifat ni berkaitan. Jadi kalau kita belajar makhraj huruf, mesti belajar juga sifat huruf. Baru sempurna tentang suara huruf tu. Baik, yang sirah tadi guna dia di sinilah bagi membezakan huruf-huruf yang boleh bukan sama dalam bentuk penulisan dia. Contohnya pada jim, ha dan kha, bentuk sama. Yang membezakan dia tu titik tu tadilah. Itu pun kadang-kadang kita tersilap juga terlepas pandang. Begitu juga pada dal dan zal. Beza dia pada titik. Ra dan zai, sin dan shin, sod dan dot. Ini semua bentuk dia yang ditetapkan. Begitu juga ta, dha, ain dan ghain. Kalau kita tengok bentuk badan huruf tu sama je lebih kurang. Jadi bagi membezakan nama dia, diletakkanlah satu tanda titik di situ. Begitu je pada huruf-huruf yang lain tu samalah keadaannya. Baik, ini kadang-kadang di sinilah kita kadang terkeliru antara ta dengan ya ni dalam bacaan kan. Jadi kalau kita dah kenal bentuk dia, rumah dia sama tapi yang membezakan dia titik. Kalau titik di atas tu ta, titik 2 di bawah tu ya. Sebab apa? Kalau tersilap baca, larilah makna dia. Itu masalah dia Baik. Hari ni kita di sifat huruf kita tumpukan kepada sifat huruf. Sifat huruf ni dia berada pada setiap huruf. Walaupun huruf tu duduk di rumah yang berlainan ataupun duduk sama rumah, tetapi suara dia ada perbezaan, maka yang membezakan suara setiap huruf itu adalah sifat dia. Okey, kita tumpukan kepada ilmu sifat huruf. Sifat huruf. Pengertiannya iaitu ciri-ciri yang menjelaskan perihal
suara sesuatu huruf. Itulah peranan sifat huruf ya. Bagi menjelaskan suara setiap huruf. Seterusnya ya, sifat huruf ni dia sebagai pelengkap kepada makhraj huruf. Ya, kalau kita tahu makhraj tapi sifat dia tak pasti, maka bunyi dia nanti mungkin subhah. Nak kata dia sebut huruf ta ke huruf sin ke dalam bacaan tu. Ya. Rumah dia dah betul tapi sifat dia tak kena ya, terutama dalam keadaan bila kita waqafkan bacaan atau dalam keadaan huruf tu sukun. Itu sifat dia main peranan. Kemudian bagi perbezaan suara, mungkin suara kuat dan lemah, tebal dan tipis dan sebagainya lah. Kemudian dia sebagai ketepatan sebutan sesuatu huruf. Itulah ya, peranan penting sifat huruf. Jadi sifat huruf ni dia ada dua bahagian ya. Kita akan belajar kedua-dua ni sekali insya-Allah. Itu yang pertama dia sifat tanpa lawan. Sifat berlawanan. Sifat didda dipanggil ada 11 sifat di situ yang kita akan kenal satu persatu. Yang keduanya sifat tanpa lawan. Sifat laisa laha didda. Di sana ada 9 sifat. Jadi keseluruhannya sifat huruf ni ada 20 sifat. Kalau boleh kita fahami keseluruhan 20 sifat ini bagi memastikan kita kenal tentang suara setiap huruf tu. Baik, sebagai fakta dia, selain daripada makhraj huruf, setiap huruf hijaiyah ada memiliki antara 5 atau 6 ataupun 7 sifat. Iaitu kombinasi dari sifat berlawanan dan tanpa lawan tadi. Bermaksud, satu huruf paling minima dia akan memiliki 5 sifat. Setiap huruf yang ada 29 huruf ataupun 28 huruf tu tadi, mereka mesti memiliki 5 sifat. Itu wajib bagi setiap huruf. Manakala sebahagian daripada huruf tu ada yang memiliki tambahan, menjadikan dia 6 sifat ataupun dia tambah lagi 2 menjadikan 7 sifat. Kita akan tengok satu persatu huruf-huruf yang terlibat tu tadi. Jadi kita tengok sedikit apa kata Imam Ibn Al-Jazari, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatilaha wa mustahaqqaha. Dan tajwid, iaitu memberikan setiap huruf itu haknya. Hak dia apa tu hak huruf? Berupa sifat yang mesti ada padanya. Itulah hak huruf, sifat tu. Serta diberikan mustahaknya pula. Apa mustahaknya pula? Iaitu sifat yang mendatang. Jadi kita akan bezakan nanti pada sifat yang menjadi hak mutlak dia dan sifat yang mendatang. Macam mana peranan setiap sifat yang pada hak dan sifat pada yang mendatang ni tadi. Okey, kita tengok satu-satu nanti. Iaitu ciri-ciri huruf terbahagi kepada 2 tadi, iaitu sifat lazimah dan sifat aridah tadi. Sifat lazimah ialah ciri kekal yang pasti ada pada setiap huruf, pada semua keadaan, berbaris ataupun sukun. Itulah sifat yang berlawanan dan tanpa lawan tadi tu. Itu sifat lazimah setiap huruf ya. Jadi perlu dijaga sifat huruf terutama dalam keadaan sukun. Yang tu. Kemudian sifat aridah ni tadi, ciri mendatang yang berubah-ubah bagi sebutan sesuatu huruf. Mungkin dalam hukum tajwid lah yang kita belajar dalam hukum nun sakinah, mim sakinah tu, lam qamariyah, lam samsiah. Di situ ya, adanya sifat aridah yang berkaitan dengan bacaan tarkik ataupun tafkhim, bacaan yang memerlukan gunah atau izhar, ikhfa dan sebagainya lah. Itu sifat aridah dipanggil. Jadi sifat lazimah ni lah merupakan hak huruf dan sifat aridah ni merupakan mustahaknya bagi huruf. Dan yang penting dalam bacaan, sifat aridah ni lah. Untuk memastikan bacaan kita tu kemas. Okay. Kita tumpukan pada sifat lazimah ni dulu. Dia pula terpecah pula pada 2 bahagian lagi. Kita tengok, iaitu sifat yang berlawanan tadi dan sifat tanpa lawan. Jadi sifat yang berlawanan ni dimiliki oleh semua huruf hijaiyah. Ada 29 huruf tu, setiap huruf tu memiliki sifat yang dikatakan sifat
berlawanan, sama ada dia ambil yang tebal atau nipis, ataupun dia memilih, contohnya mudah kita faham, kalau dia tak ambil putih dia ambil yang hitam, kalau tak ambil yang tinggi dia ambil yang rendah. Begitulah yang dikatakan sifat yang berlawanan ni tadi. Dan sifat tanpa lawan ni sifat tunggal dipanggil, dimiliki oleh sebahagian huruf hijaiyah. Jadi kita akan tengoklah yang mana yang memiliki sifat berlawanan dan sifat tanpa lawan. Untuk maklumat, sifat tanpa lawan ini status dia, martabat dia adalah kuat. Jadi kalau huruf tu memiliki sifat tanpa lawan, maka sifat itu hendaklah dijaga dalam bacaan. Perlu diberi lebih sedikit tumpuan masa kita membaca nanti. Okey, seterusnya kita tengok pula perbincangan tentang sifat yang berlawanan ni, iaitu sifatilah didda. Ada 11 sifat. Iaitu ini ada sifat yang pertama dan kedua, hamas dan jahar. Jadi setiap huruf kalau dia tak memiliki sifat hamas, dia memiliki sifat jahar. Hamas ni apa makna dia? Terlepas nafas. Iaitu dimiliki oleh 10 huruf tu. Fa, ha, ta, ha, shin, ko, so, sin, kaf dan ta tu. Ini semua huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Baki daripada 29 tadi ditolak 10, mana baki tu adalah sifat jahar. Itu cara kita nak mengingat Jadi nak ingat apa huruf yang memiliki sifat hamas, kita letakkan dia dalam satu rangkaian kata yang kita banyak dah hafal, fahasahu sahsun sakat. Itu cara kita nak menghafal sifat yang memiliki sifat hamas ni, huruf yang memiliki sifat hamas. Ini sifat yang berlawanan yang pertama. Sifat berlawanan yang kedua kita tengok di sini, syiddah dan rukhawah. Syiddah ni apa? Tertahan suara. Kalau rukhawah, terlepas suara. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah ni, di situ kita tengok ada 8 ajadakoh, tobakat. Itu cara nak menghafalnya iaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Ini kalau kita baca huruf-huruf ni, terutama dalam keadaan sukun, maka kena jagalah sifat-sifat syiddah ni. Tertahan. Kalau terlepas, dia dah menjadi rukhawah. Namun begitu, antara syiddah dan rukhawah, dia ada satu lagi sifat yang memiliki tawasud, iaitu pertengahan. Bagi 5 huruf ni, lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Jadi bila baca ni, kita kena bezakanlah. Sama ada dia tu sifat syiddah ke, rukhawah ke, ataupun tawasud. Okey, ini penerangan secara lalu dulu Kita tengok pula seterusnya sifat berlawanan, isti'la dan istifal. Isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah. Ada 7 huruf di situ, sod, dot, ta, za, qaf, ghain dan kha. Baki daripada itu adalah huruf istifal. Istifal ni merendah lidah. Jadi dalam bacaan ni bezakanlah, kalau huruf tu isti'la, angkatkan pangkal lidah. Kalau huruf tu istifal, merendah lidah. Kaedah bacaan Kalau tidak, dia nanti bacaan dia jadi agak tak cantik Baik, sifat berlawanan seterusnya, itba' dan infitah. Itba' ni bermaksud melekap tepi lidah ke langit. Manakala infitah, berjauhan lidah daripada langit. Sifat itba' ni ada 4. Ini sod, dot, ta dan za. Jadi bila kita menyebut atau membaca huruf sod, dot, ta dan za ni, adalah sifat itba' itu melekap langit-langit. Bagi membezakan dengan huruf-huruf yang seumpama bunyi dia nanti. Contoh-contoh ada saya bawakan dalam ayat-ayat yang berikut nanti Dan sifat berlawanan yang seterusnya 10 dan 11 ni, iaitu izla' dan ismat. Izla' ni ringan sebutan, ismat ni berat sebutan. Jadi kita tumpukan pada sifat yang ringan sebutannya, iaitu fa, ra, mim, nun dan ba. Firman lubin. Kalau nak menghafal dia, firman lubin. Itu cara nak menghafal sifat huruf tu lah. Jadi bagaimana sebutan bagi yang huruf memiliki sifat izla' ni, ada contoh dia nanti ayat dia. Jadi selebihnya tu berat sebutan dia sikit. Kita tengok yang perbezaan dia nanti. Baik, seterusnya kita tengok pula pada sifat tanpa lawan.
Iaitu di sini ada 9 sifat. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, sifat tanpa lawan ni adalah qalqalah. Qalqalah ni apa? Pantulan atau gegaran kuat dimiliki oleh 5 huruf ni. Itu qaf, qa, ba, jim, dal. Qaf pun jadi cara nak menghafal dia. Jadi qalqalah ni seterusnya kita tengok pada sofit, iaitu desiran suara yang kuat dimiliki oleh 3 huruf ni, sin, zai dan sod. Jadi dalam bacaan dia adalah sifat sofir. Ya, kita cuba dapatkanlah sifat sofir nanti. Cara mana dia? Letakkan pada mahraj dia yang betul. Dapatlah sifat tu. Kemudian yang ketiga, sifat tafashi, iaitu semburan suara yang kuat. Iaitu ada semburan yang kuat. Shh, bunyi dia tu. Sifat shin ni kalau kita baca, mesti adalah sifat tafashi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tafashi pada shin tu tadi. Okey, sifat tanpa lawan yang seterusnya, yang keempat adalah isti'tolah. Ini penting juga sifat isti'tolah ni, iaitu makhraj yang memanjang. Pertama kita jumpa dalam Fatihah ada huruf dot kan. Jadi bila kita membaca pada huruf dot ni, pastikan sifat isti'tolah tu ikut sama dalam sebutan kita. Contoh dia ada dalam ayat nanti. Sifat tanpa lawan yang kelima adalah inhiraf, iaitu melencong hujung lidah. Jadi semalam kita dah tahu di mana duduknya huruf lam dan ra ni, hujung lidah, hujung gusi ataupun hujung langit kan. Jadi dilencongkan hujung lidah tu untuk huruf lam ataupun huruf ra ni tadi. Itu sifat dia Dan sifat yang tanpa lawan yang keenam, takrir, iaitu getaran hujung lidah bagi huruf ra. Jadi takrir ni dimiliki oleh ra sahajalah sebagai sifat tambahan. Semua huruf-huruf tadi memiliki 5 sifat saya sebut tadi. Jadi sifat tanpa lawan ni sebahagian huruf saja yang memilikinya. Yang menjadi tambahan, dia jadi ada 6 sifat ataupun 7 sifat tadi. Tambahan daripada sifat tanpa lawan ni lah. Yang ketujuhnya sifat lin. Lin iaitu suara yang mengalun ataupun diftong ni, suara lunak ataupun lembut bagi huruf ya ataupun waw yang bertanda sukun. Jadi kalau ya dan waw yang bertanda sukun ni adalah sifat lin dalam bacaan. Dan yang ke-8 gunnah, suara sengau ataupun dengung bagi 2 huruf ni, iaitu nun dan mim. Dan sifat tanpa lawan yang ke-9 khafa, iaitu tersembunyi suara huruf. Itu maksud khafa iaitu memerlukan suara huruf yang lain untuk menzahirkan sebutan. Maksud dia pada suara mat dan ha yang sukun ni. Kalau alif bunyi dalam bacaan, kita baca alif ataupun a, waw wa, ya bunyi dia ya, ha tu ha lah. Tetapi bila dalam keadaan alif waw ya ni menjadi huruf mat, dia memerlukan suara yang lain pula. Bukan dalam sebutan suara alif waw ataupun ya tadi ataupun ha, tapi suara lain yang datang daripada rongga jauh. Semalam yang kita dah belajar tentang makhraj. Kalau alif ni bunyi dia waw bunyi dia u kan, dan ya bunyi dia yi. Dia tak bunyi suara ya yang biasa yang kita kenal. Baik, seterusnya kita tengok tentang untuk mendapatkan bacaan yang sempurna iaitu mestilah diambil daripada sumber-sumber riwayah. Sumber riwayah ni apa? Kita perlu mengambil bacaan atau mempelajari bacaan setiap huruf Al-Quran dari syekh-syekh yang benar-benar tahu bacaan tersebut. Guru yang ambilan bacaannya mestilah berkesinambungan rantaian sanadnya hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan itu mesti diambil secara musyafahah, iaitu mengambil bacaan daripada mulut guru lah, maknanya berdepan kita belajar berhadapan dengan guru. Ini kaedah untuk kita mengambil bacaan Al-Quran. Jadi walaupun kata sanad ni tidak perlu, sanad dari segi bentuk
kertas ataupun ijazah ya. Yang itu tak perlulah. Kalau tak dapat ijazah tu pun tak apa, tak dapat sijil lah maksud dia, sijil ya. Itu tak perlu pun. Tapi guru yang kita belajar bacaan dengan dia, yang kita ambil bacaan daripada mulut dia tu ya, dia juga mengambil bacaan tu daripada guru dia, dan guru dia pun mengambil bacaan daripada guru mereka seterusnya, dan bacaan itu memang datang daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Al-Quran ni bukan boleh direka-reka ya bacaan dia. Dia sesuatu yang tauqifik, iaitu terhenti pada apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam bacaan itu. Itu maksudnya. Itu satu kaedah untuk kita belajar setiap ilmu lah, tak kira sama ada Al-Quran ke hadis ke dan sebagainya lah. Dan satu lagi ambilan ilmu ni daripada sumber-sumber dirayah. Dirayah ni apa? Fakta-fakta yang ditulis oleh para qurra dalam kitab-kitab mereka. Jadi setiap guru bila dia mengajar, dia akan sediakan kitab untuk anak murid dia. Jadi pelajar-pelajar biasanya diminta oleh syekh untuk menghafal fakta-fakta bagi melengkapkan dari sudut teori. Jadi sudut teori itu perlu ada kitab lah untuk kita faham Jadi dah faham teorinya, kita praktikalkan pula lah ilmu tu. Jadi kok mana pun kalau kita belajar selain daripada kita belajar membaca, kena adalah orang kata latihan ataupun kelas tajwid yang macam kita buat ni. Dan dalam kelas tajwid tu perlulah ada kitab. Jadi yang mana belum membeli kitab tu yang saya sertakan dengan nota tu sebagai antara syarat-syarat yang perlu kita sediakan dalam majlis ilmu. Ada guru dan ada kitabnya. Jadi ilmu tu mudah difahami. Baik, kata Imam Ibn Al-Jazari kita dah biasa dengar dah dia punya matan ni, dan beramal dengan tajwid itu suatu kewajipan. Itu jadikan kelaziman mesti baca dengan bertajwid. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa. Sebab apa? Kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Dan demikian jugalah iaitu Al-Quran itu berserta tajwid tadi sampai kepada kita. Maka bila sampai kepada kita dengan bertajwid, maka kita kena belajarlah hukum-hukum tajwid tu. Jadi alhamdulillah antara kita ni ada masa kesihatan yang ada ni kita duduklah sekejap dalam majlis ilmu macam ni untuk kita belajar tajwid sikit InsyaAllah. Pada yang baru masuk tu kan, tajwid online ni kita buat setiap minggu. Setiap malam Ahad pukul hari Sabtu 9.30 malam. Sampai Isyak 9.30 malam. Kemudian pagi Ahad macam hari ni, kita mula pukul 9 pagi. Dan banyak lagi yang siri-siri yang akan datang yang akan kita bahaskan insyaAllah. Okey, relax sekejap Sekejap, kena tekak. Okey, ini dia kita cuba tengok pada contoh sifat berlawanan. Yang ada 11 sifat tadi, macam mana cara kita nak apply dalam bacaan. Kita tengok pada sifat yang berlawanan yang pertama tadi, hamas dan jahar. Ini penting sifat yang ini, walaupun dia sifat ini berlawanan, yang ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau sifat tanpa lawan tadi, sifat tunggal tadi, keseluruhan tuntutan dalam bacaan ni kuat. Mana perlu dijelaskan sifat yang tanpa lawan tadi. Tetapi dalam sifat yang berlawanan ni, sama ada hamas dan jahar ni, salah satu ni ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi di sini, sifat hamas merupakan sifat yang lemah kata dia, dan sifat jahar ni kuat tuntutan dia. Maksud dia dalam bacaan ni kena jelaskanlah. Itu. Kata yang dia punya martabat pada sifat-sifat ni tadi. Okey, kita tengok contoh pada sifat hamas. Iaitu terlepas nafas tadi pada 10 huruf ni tadi. Contoh pada kalimah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sifat hamas tu berada? Pada sin, ha, buhah tu. Jadi bila kita baca ini, pastikan hamas tu ada pada sin, pada ha, pada ha, supaya dia jelas kedengaran dia. Terutama dalam keadaan huruf tu sukun. Tadi kita sebut dalam matan tadi
berikan setiap huruf itu akan haknya. Hak itu sifat ni lah. Hamas contohnya. Dan lebih mustahak lagi kata dia apabila ada sifat yang hukum yang mendatang. Mendatang tadilah bila kita wakafkan dia, bila dia bersabdu, atau bila dalam keadaan sukun. Yang tu yang dikatakan mustahak. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan dia. Sama ada izhar mutlak ke dia, ikhfa' ke dia, idgham ke dia. Okey, contoh di sini pada sin, pastikan hamas tu jelas. Terlepas nafas. Itulah hamas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamas pada sin, pada ha tu tadi. Dan ha simpul. Jelas, terutama pada ha yang sukun pada kalimah ar-Rahman tu tadi. Jadi janganlah kita baca ambil, orang kata sambil lewa je Bismillahirrahmanirrahim. Tak jelas sangat sama ada mahraj huruf tu ataupun sifat huruf tu tak jelas dalam bacaan. Jadi orang kata berikan tumpuan sedikit masa kita membaca pada ayat basmalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada sifat hamas. Soalnya hamas ni banyak yang kita kena jaga ada 10 huruf di situ tadi. Ini antara dia pada sod, si dalam ayat ni kalau kita baca ni pastikanlah hamas tu disertakan dalam sebutan setiap huruf tu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Kita masukkan sifat-sifat yang ada. Jadi tumpuan kita untuk ayat ni pada sifat hamas saja dulu Yaj'aluna asabi'ahum fi azabihim minas sawa, pada sad tu yang bersabdu. Minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Jadi huruf-huruf yang berwarna merah tu memiliki sifat hamas. Pastikan terlepas nafas masa menyebutnya. Ini sama ada dia berbaris. Lebih utama lagi dalam keadaan dia sukun ataupun bersabdu. Dapatkan hamas. Contoh yang bersabdu pada sin tu pada minas sama tu. Au kasayyibim minas sama. Ambil dulu hamas. Minas. Baru dibariskan sin tu. Pegang dulu sin, masa kita pegang sin tu, masa itulah hamas tu kedengaran. Minas, baru dibariskan dia. Itu contoh. Seterusnya kita tengok pada hamas, pada ha yang sukun, pada sod yang bersabdu tu. Wahdina ila sawa'is sirat. Pada sin yang berbaris dan sod yang bersabdu. Itu dah selimah. As-sirat. Kadang-kadang kita kalau tak baca sifat dia dengan sempurna dia boleh bertukar huruf Wahdina ila sawa'is sirat. Tak jelas sangat bersod. Jadi dapat selain daripada hamas, sod ni banyak lagi sifat yang dimilikinya, terutama dalam sifat yang tanpa lawan, sifat tunggal tadi yang lebih kuat tuntutan dia. Itu kena masuk dengan itba'nya, dengan sofirnya. Kan kita akan tengok dalam contoh pada ayat dia berikut nanti. Ini dia. Bila dia duduk di huruf kedua terakhir dalam bacaan. Kena jelaskan. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisto. Hamaskan dulu sin tu. Qisto. Baru dilantunkan untuk to tadi. Terus contohnya pada pa dan sin tadilah. Au it'amun fi yaumin dhi mas'abah. Dapatkan hamas dia dulu. Itu juga pada ta yang sukun. Okey, ta yang sukun ni sedikit penerangan. Kerana ta ni kalau silap-silap sebutan, dia hamas dia akan bertukar huruf kepada sin nanti. Tabbat yada, kita selalu baca begitu kan. Tabbat yada, dia kuat sangat hamas dia. Tabbat yada bilahabi wa tab. Jadi pada ta, apabila dia sukun, cara hamas tu untuk kita baca, pastikan kedudukan makhraj itu betul.
Malam tadi kita dah tengok ya, maros ta ni di mana, iaitu hujung lidah ditekan di pangkal gigi kacip atas kan, ta di situ. Jadi letakkan hujung lidah di pangkal gigi kacip atas, matikan dia di situ. Maka hamas dia akan lemah sedikit bunyi dia. Ya, tidak seperti kuat macam sin punya, ya. Tabbat yada, tabbat yada. Jadi hamas ta ni kalau kita belajar dalam kelas yang berdepan dulu ya, kita cara nak pasti hamas kita tepat ke tidak, orang kiri kanan kita aja boleh dengar dia duduk sebelah kita tu. Kalau orang yang ketiga yang keempat tu boleh dengar, yang tu bukan hamas ta kuat sangat bunyi dia. Itu contoh dia. Kalau kita tengok seterusnya ya, pada beberapa huruf lagi yang kadang-kadang subhah hamas dia tu. Pada fa ni ya, yang sukun, terutamanya fa yang sukun lah. Fi dinillahi afwaja. Jadi kerana kita tak menjaga hamas fa, maka dia akan bertukar menjadi tawalud. Ya, ini mudah sangat melantun bunyi ya. Tawalud ni mana huruf tu macam dibangkitkan balik pula dalam keadaan sukun tu. Ya, yang mati tu kita bangunkan balik dia pula. Bunyi contoh dia macam mana yang salahnya? Fi dinillahi afwaja, afwa. Yang tu tak mau. Jadi untuk dapatkan suara hamas pada fa yang sukun, letakkan di makhraj dia yang betul. Tahan di situ. Iaitu gigi kacip atas. Ya, diletak di perut bibir bawah. Ya. Fi dinillahi afwaja, afwaja. Masa af, di situ ada hamas. Jangan afa, tak mau. Ini satu lagi ya, yang ta yang sukun duduk di akhir ayat. Ya, huruf ni duduk di akhir ayat. Jadi selalunya kalau kita tak jaga, kita wakafkan dia dengan suara yang lain, bukan dengan ta. Sebab apa? Hamas dia tu berlebihan sangat. Contoh yang salahnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis. Sebab apa dia bunyi begitu? Makhraj sa kita letak di dalam. Jadi kita dah belajar malam tadi, makhraj sa duduknya hujung lidah perlu dikeluarkan sedikit dan diletak di hujung gigi kacip atas. Di situlah makhraj sa. Letakkan di situ, barulah dapat hamas sa yang tepat. Ya. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Matikan di situ, letakkan di makhraj yang betul. Jadi tak adalah bunyi kuat sangat hamas pada tha tu. Baik, seterusnya kita tengok di sini pada kalimah ayat basmalah kita tadi. Pernah baca salam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Adakan hamas pada ha tu. Wa barakatuh pada ha yang di ujung tu. Itu contohlah. Okey, kita tengok sifat yang seterusnya. Sifat berlawanan, syiddah dan rukhawah. Ya. Contoh-contoh ayat dia nanti. Syiddah ni ada 7 huruf tu, dia ada 8 di situ. Kemudian di setengah-tengah tu kita faham ada tawasud, pertengahan. Nak kata ni sebutan dia kuat pun tidak, ya, ataupun terlepas suara pun tidak, tertahan suara pun tidak. Iaitu disebut pertengahan ataupun tawasud. Pada 5 huruf tadi ya, lam, nun, ain, mim dan ra. Kita ambil contoh pada syiddah dulu iaitu ajadaqa tabakat. Itu cara nak menghafal ayat-ayat yang memiliki sifat syiddah pada hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Okey, contoh pada surah Al-Falaq ni Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Di mana syiddahnya bagi huruf ni? Kita tengok di sini contoh pada qaf, hamzah, ba, kemudian qaf di hujung tu. Di sinilah dia kata tadi apa? Tertahan suara. Qul, tahan. Qul dengar tu datang rongga jauh rongga mulut. Qul samalah macam kita baca ta'awuz kita tu isti'azah. Di situlah jangan a'udzubillah, dia punya salah marah lah tu. Jadi dia pertama mahraj dia di hujung kerongkong, kemudian dia ada sifat tertahan pula di situ. Tekankan di situ. Terutama hamzah ni kalau disukun fis sama, matikan di sana. Itu contoh dia.
Okay, yang tawasud tadi macam mana? Pada ni lah. Ya, pada ain ni. Contohnya dia ain ni kan sifat dia pertengahan saja. Jadi jangan ditekankan sangat dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Jangan tekan sangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, tekan itu sangat. Tak, ya, dia tawasud pertengahan saja. Mudahkan. Ya, pada ain ni ya. Banyak lagi kita kena baiki pada ain ni, terutama pada ni. Kita tengok ya, bila pertembungan huruf ni nanti. Ya. Walakum azabun azim. Kalau kita tak jaga sifat tawasud pada ain, ya, kita cuba tengok contoh bacaan ni. Ustaz, suara tak dengar Ustaz. Ya, sekejap ya, ada masalah pada kita punya apa ni? Kenapa ya? Datang balik dah. Minta maaf ya. Tiba-tiba gangguan. Minta maaf. Hujan untuk kita sebenarnya. Tengok balik ya, insya-Allah. Dia terputus. Mungkin gangguan pada internet kita kot. Sekarang dah okey balik ya. Okay, sekejap ya. Kita dapatkan dulu ayat tadi. Ni. Jadi ya, walakum azabun azim. Juga ya, azim. Jangan tergesa-gesa dalam bacaan. Walakum azabun azim. Tak mau begitu. Okey, seterusnya kita tengok juga contoh dalam sifat berlawanan yang seterusnya, isti'la dan istifal. Ya, tadi isti'la ni kita tahu terangkat pangkal lidah ataupun tebal, ataupun istifal ni pula merendah lidah, bagi yang di perut nipis, ya, ataupun tipis. Contoh isti'la ada sod, dot, to, dha, qaf, ghain dan kha. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, tebal bunyi dia ya. Masalah dia berlaku apabila pertembungan huruf nipis, huruf istifal dan isti'la. Contoh di sinilah, bila huruf istifal bertemu dengan kalimah Allah ataupun huruf istifal bertemu dengan huruf yang memiliki sifat isti'la, iaitu sod, dot, to, dha, qaf, ain dan ghain tadi. Ya. Kalau kita tengok contoh dia di sini, ni. Wow, dia sifat istifal ya. Fa istifal, ain istifal tadi, ya. Lam istifal. Tapi bila selepas dia tu, kalimah ataupun huruf yang perlu disebut tebal, jadi sifat-sifat huruf pada huruf yang memiliki sifat istifal ni berubah bunyi. Contoh, wow, sepatut bacaan ni wah ya, wah. Tapi kerana depan kalimah Allah jadi wa pula. Wallahu dzul fadlil azim. Dia baca begitu kan. Jadi pisahkanlah. Wallahu dzul fadlil azim. Pisahkan sebutan. Itu juga dalam Fatihah ya. Dia jadi waladdallin. Wala bunyi dia. Tak mau begitu ya. Wala lah. Waladdall. Selepas tu baru isti'la. Ya. Jadi ya, pasal bacaan tebal dan tipis ni, dia banyak contoh-contoh yang kita nak bawa ya. Jadi kita akan bahaskan dia dalam, dan ada juga dalam kitab ni dia dibahaskan dalam bab yang ke-10 ya. Dia khusus pasal benda ni penting sangat ya. Bacaan tebal dan tipis ya dalam bab yang ke-10 kitab ni. Jadi kita akan sentuh tajuk ni masa kita bahas dalam bab 10 nanti. Sebab apa? Bila berlaku pertembungan huruf dalam bacaan, kalau kita salah sebut, dia bertukar makna. Banyak contoh-contoh nanti yang kita bawakan dalam contoh-contoh ayat nanti. Jadi yang itu kita reservekan dulu di semasa bab yang ke-10 nanti ya, insya-Allah. Kita tumpukan pada sifat yang berlawanan seterusnya, itba' dan infitah. Itba' ni apa? Melekap tepi lidah ke langit dia tadi ya, bagi 4 huruf ni. Sod, dot, to dan dha. Baki itu semua memiliki sifat infitah. Infitah ni apa? Berjauhan lidah daripada lelangit.
Contoh kita tengok pada ayat pada sifat itma' ni pada sod, dot atau to ataupun dha ni. Pada sod contohnya jadi kalau kita baca dalam surah Al-A'raf ni yang pertama tu adalah sod di situ Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Sod. So masa kita ambil sod tu tadi ada melekat. Begitu juga Tosim mim. To sebutan dia begitu. To dengan to itu dia tak melekat. Yang tu yang kita nak jaga. Tapi bacaan ni apa pun ni kena ambil secara berguru lah berdepan dengan guru secara bersyafahah kita dapat faham. Jadi macam kelas kita ni sebagai pendedahan awal insya-Allah kita nampakkan dulu. Ni contoh pula dalam surah Fatihah kita baca tu sira melekat angkatlah ni pangkal lidah kita. Sirata tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi gitu angkat langkah dia. Ghairil maghdubi alaihim waladh lekapkan dulu. Dan dot ni dia ada istitolah. Kita tengok peranan istitolah dalam bacaan. Ni kita tumpukan pada itma' dia dulu. Okey. Sifat berlawanan seterusnya iaitu izlaq dan ismat. Izlaq ni apa? Ringan sebutan. Kalau ismat ni berat pula sebutan huruf tu Yang ringan sebutan ni pada firman Lubin tadilah Ada 6 huruf itu fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Kita ambil satu contoh sifat izlaq pada 6 huruf ni firman Lubin ni dalam bacaan ni. Innal abrara lafi na'im. Jadi kebanyakan huruf-huruf dalam ayat ni semua bersifat yang ringan sebutan Yang sifatnya ni izlaq tadi. Kita tengok di ayat apa huruf yang memiliki sifat izlaq tadi? Yang ni. Jadi bila menyebut huruf-huruf yang bertanda merah tu ringankanlah sebutan, mudahkanlah. Innal abrara lafi na'im. Mudahkan bacaan kita pun ringan bunyi dia kan. Begitu juga Tarifu fi wujuhihim nadratan na'im. Di mana perlu dijaga di sini sebab izlaq dia tadi ni pada kalimah tu. Nadrad. Iaitu berlaku kemuskilan. Di mana kemuskilan dia pada nun dia tu mudahkan saja sebutan dia tapi kita paksa bunyi dia jadi macam mana dalam bacaan? Tarifu fi wujuhihim nadratan na'im. No bunyi dia. Dia sepatutnya lah nadratan na'im. Itulah peranan sifat huruf tadi pada setiap huruf dalam bacaan. Okey, harap dapat pencerahan sedikit lah insya-Allah. Kita tengok pula contoh seterusnya pada sifat tanpa lawan ataupun sifat tunggal ni tadi ada 9 sifat Jadi 9 sifat yang ada setiap huruf ni setiap huruf yang memiliki sifat tanpa lawan ni tuntutan dalam bacaan dia bagi sifat ini adalah kuat. Mesti dijaga. Contohnya qalqalah pada 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Iaitu apa dia kata matan dia kata wa qalqalata kurriba ilal fathi mutlaqa. Wala tutbi anha billadhi qabla tuqbala. Yang bermaksud qalqalah itu hendaklah dibaca seolah-olah hampir kepada baris fathah. Itu dia cara nak mengambil bacaan qalqalah. Dan tidak terpengaruh dengan baris sebelumnya. Jadi bermakna bila nak dilantunkan salah satu daripada huruf-huruf qalqalah tadi, lantunan dia tu mirip kepada seolah-olah berbaris fathah huruf tu. Kita tengok je contoh dia nanti. Sebelum tu kita tengok qalqalah ni makna dia dari segi bahasa lantunan atau getaran. Dari segi istilah tajwid yang kita nak ambil ni iaitu terputusnya pautan suara huruf yang kuat pada makhraj. Mana pautan huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni pada makhraj yang kita belajar malam tadi
kuat ya, dia melekat kuat di situ. Jadi bila terputusnya pautan yang kuat, selalunya akan menghasilkan satu suara lantunan yang kuat ataupun letupan dia kata tindak balas yang kuat. Itulah qalqalah. Okay, qalqalah ni ada pembahasan dia lagi. Nanti kita akan belajar dalam seminar khas nanti untuk lebih mendalami tentang sifat qalqalah ni. Baik, pantulan ataupun gegaran kuat bagi qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, sebelum tu kita tengok tentang qalqalah ni pada ta paling kuat yang sangat kuat tuntutan dalam lantunan kalau dia dalam keadaan sukun. Walaupun dalam keadaan kita waqafkan dia. Iaitu kerana dia memiliki sifat itba' tadi. Maka martabat dia aqwa ataupun sangat kuatlah. Jadi bila kita lantunkan ta ni biar jelas betul seolah nampak macam dia berbaris fathah. Itu maksud dia. Manakala yang huruf yang kedua ni qaf, martabat dia qa, iaitu kuat. Kenapa? Huruf ini memiliki sifat isti'la. Ta tadi pun ada juga sifat isti'la, maka lagi kuatlah ta tu daripada qaf. Itu maksud dia. Dan 3 huruf ba, jim, dal ni dia pertengahan saja tawassul. Kerana ketiga-tiga huruf ba, jim, dal ni dia memiliki sifat istifal nipis. Jadi bila qalqalah ni tadi lantunan ni tidaklah nampak sangat seperti berbaris fathah. Bunyi dia macam ba, jim bunyi dia je, dal bunyi dia de. Jadi lantunan-lantunan bagi sifat pertengahan ni itu yang kena ambil daripada musafahah tadi belajar cara bacaan. Jadi alhamdulillah macam ada anak-anak kita yang baru join kelas ni kan nampak bolehlah mereka dah boleh faham tentang qalqalah. Kalau sebelum ni qalqalah ta, qaf, ba, jim, dal macam kita baca dulu-dulu jugalah kan lantunan dia. Jadi bila kita dah faham tentang tuntutan itu bacaan kita jadi lebih baik Kita tengok nanti pada contoh ni. Okey. Bagi huruf-huruf qalqalah ni bila dia dalam keadaan bersabdu bila kita waqafkan dia dalam keadaan bersabdu disebut qalqalah akbar. Dan lantunan dia tu berbeza sedikit cara nak melantunkan itu. Kemudian kalau dia dalam keadaan berbaris duduk di hujung ayat kita waqafkan dia ataupun dia sukun duduk di hujung ayat kita waqafkan dia martabat dia qalqalah kubra. Dan kalau dia sukun duduk di tengah-tengah kalimah qalqalah dipanggil qalqalah sughra. Dan kalau dia duduk huruf qalqalah ni sukun duduk di nombor 2 terakhir huruf nombor 2 terakhir di dalam ayat yang kita nak waqafkan tu disebut qalqalah dhaif. Dan huruf qalqalah ni kalau dia berbaris dia panggil qalqalah asghar ataupun mutaharrikah. Itu nama-nama dia lah Walaupun begitu nama ni tak berapa penting kita nak tahu tapi dia membabitkan bacaan ada perbezaan sedikit dalam cara bacaan sifat qalqalah ni nanti. Baik, kita tengok contoh di sini. Lam yalid wa lam yulad ni tadi Kedua-dua dia dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun bila dibaca terus Yalid yang pertama tu kita tengok di situ lam yalid ini. Ini kalau kita baca terus dia menjadi qalqalah surah lah. Lantunan itu agak berbeza sedikit dengan dal yang di hujung ayat tu. Contoh lam yalid wa lam yulad. Dia nampak sedikit bezaan. Namun begitu dalam kitab tajwid setengah disebut tak banyak sangat berbeza dia kata surah dan kubra ni. Jadi wallahu alam boleh belaka Jadi kalau dah ada ulama kita sebut begitu dalam bacaan bolehlah. Lam yalid wa lam yulad. Itu bukan begitu bunyi dia. Jadi tidak boleh lam yalid wa lam yulad. Bukanlah da pada atas pula bunyi dia pada dal. Pasal apa? Dia martabat dia tawassul. Mana pertengahan saja. Berbeza dengan ta dan qaf nanti. Okey, ini dalam Pawati Usul ada huruf-huruf ringkas juga ada sifat qalqalah di dalam tu pada huruf shad tadi Kita dah belajar ini dalam hukum mat dulu dalam hukum mudud
Sod ni bila dibedah huruf sod ni akan terbitkan huruf sod alif dal. Jadi dal di hujung huruf sod tu tadi, dalam huruf sod tadi perlu dilantunkan lah. Ya. Sod. Jangan sod. Wal Qur'ani dzikr. Dia tak mau baca. Hilang sifat qalqalah yang ada di dalam sod tu tadi. Jadi pastikan ada sifat qalqalah. Sod. Begitu Okey, kita tengok sifat sofir pula Sebenarnya sifat qalqalah ni banyak lagi yang kita perlu tahu tapi dalam masa bertalakin ni insya-Allah kita akan membetulkan sikit-sikit Sofir ni apa? Iaitu desiran suara yang kuat ketika menyebut hurufnya, iaitu berdesir. Bagi 3 huruf ni, Sod, Zai dan Sin. Dalam kitab ada juga dibahaskan kalau kita tengok ni, dia kata Sin ni menyerupai suara belalang, Zai menyerupai suara lebah, Sod menyerupai suara angsa. Ini dalam kitab Melayu lah tapi dalam kitab ambil dari kitab Arab disebut satu je, Sofir. Sofir tu macam mana bunyi sofir, itu kita kena ambil daripada mulut Syekh tadi cara dia mengajar sebutan tu macam mana. Betulkan pada makhraj dia. Cara ambilan sifat sofir ni tadi. Jadi contoh dia sini Allahus Samad. Tu desiran apa tu sofir tu kemudian suara tu tadi. Itulah sofir. Ambil dulu sifat sofir. Allahus Samad. Allahus Samad. Itu tak lengkap daripada sod tadi. Cepat sangat. Saya kata tadi kalau ada sifat yang mendatang lebih mustahak kata matan tadi kan. Inilah keadaannya. Apabila ada hukum idgham samsi. Sifat yang mendatang lah tu. Jadi pastikan sifat tu lebih jaga. Kita kena jaga dalam bacaan. Allahus Samad. Nampakkan dulu. Jangan kalut kata Cikgu Mim. Baik, seterusnya pada sin di hujung tu dapatkan sofir dulu masa kita wakafkan bacaan. Qul a'udzu birabbin nas. Di hujung tu ada sofir. Okey, di sini di mana sofir ni pada surah Zalzalah ni tadi iaitu pada huruf zai ni. Di sini ada sofir. Jadi bila kita baca ayat ni, sofir pada zai tu biar jelas lah. Sebab apa? Nak membezakan dia dengan huruf zal yang ada bersama dalam ayat tu. Iza, tu zal Iza, dia tidak ada sofir. Zai yang ada 4 zai di dalam tu semua ada sofir. Maka selaraskan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu sifat sofir pada zai. Pastikan ada bunyi dia dalam bacaan kita. Ni pada sod tadi dalam keadaan huruf ni dalam kalimah pula siratal ladzina an'amta alaihim itulah sofir pada sod. Okey, kita tengok contoh sifat tunggal yang ketiga iaitu tafashi itu dimiliki oleh huruf shin. Tafasir ni apa? Semburan suara yang kuat, iaitu berhemburan maksud dia. Bagi huruf shin. Berlaku kerana kuatnya pegangan pada makhraj. Itu maksud dia, sin ni duduk dia kuat sikit pada makhraj dia semasa menyebut huruf tersebut. Boleh dirasai kuatnya hemburan angin yang keluar di hadapan gigi hadapan kita Mana masa kita sebut huruf shin di bahagian depan mulut kita tu kita boleh rasa semburan tafasir ni tadi. Dia berlaku dalam keadaan baris dan lebih kuat pada baris sukun. Baris pun kena dengar, apatah lagi kalau dia sukun lagi kena jelaskan sifat tafasir pada shin. Sebab apa? Untuk membezakan dengan 3 huruf yang hampir sama bunyi dia nanti. Bezakan dengan sin, sod dan ta ni tadi. Itulah sifat huruf tu yang membezakan suara huruf yang hampir-hampir sama bunyi dia. Ini contoh dia. Kalau dia shin dalam keadaan sukun atau bersabdu, jelaskan dulu sifat tafasir dalam ta'awuz kita tadi, isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ambil tu. Minasyaiton. Begitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dapatkan dulu sifat tu. Jangan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selalu kan kita nak baca Quran ya. Buka padang lagi orang kata itu bacaan kita. Jadi itu yang tak berapa selesa bunyi dia ya. Berikan tumpuan sedikit pada sifat dan makhraj setiap huruf tu. Ya, ini sebab apa? Ta'awun ni sebagai doa ya, yang kita dah sebut tadi ya. Barulah sempurna maksudnya ya, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kalau kita tak betul sebut, setan tu duduk tepi kita lagi. Dia perhati je kita buat apa pun. Jadi tak lari jauh lah. Begitu juga pada syahadah ni tadi ya, yang kita dah sebut malam tadi. Ya. Ashhadu. Jangan asyhadu. Ini berlaku kalau kita menyemak bacaan tasyahud ya. Kadang kita baca asyhadu alla ilaha. Dia bunyi asya. Dia ashha. Matikan betul shin. Maksudnya kita kata bila huruf di dalam badan sukun, lebih mustahak kita kena jaga hak huruf tu tadi, iaitu sifat dia tadi ya. Jadi shin tu dapatkan tafsir. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi betul pada shin sebutan, jangan dibaca wa ashhadu ashha. Tu cuba semak balik ya bacaan kita dalam tasyahud macam mana bunyi dia. Kemudian di sini ya, dalam keadaan hukum ini wa min pada dia berbaris sekarang ya, pada shin yang berbaris. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Jadi tafasyi ni pada shin nak membezakan dengan suara tha tu tadi tu ya. Jadi tha ni lain ya, dia punya rumah dia pun lain, sifat dia pun lain. Shin juga sama ya, rumah dia lain, kemudian dia memiliki sifat tafasyi. Dapatlah bezakan antara suara shin dan tha tu tadi. Tu ya peranan dia tadi. Baik, kita tengok pula pada sifat istitolah. Istitolah ni apa? Makhraj yang memanjang ketika menyebut huruf tersebut. Agak memanjang sedikit pada dot ni tadi. Kalau kita membaca pada ayat yang ada huruf dot. Ya, kita tengok contoh dia di sini. Pada Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam keadaan dia berbaris, ya, istitolah ni nampakkan sedikitlah. Tetapi bila dia bersabdu, yang ni orang kata hukum yang mendatang tadi. Bila dia bersabdu, mana dia di dalam hukum idgham samsi. Ya, maka sifat istitolah kena lebih dijaga. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dapatkan istitolah tu baru dibariskan do bunyi dia. Yang ni yang kita akan semak dalam masa talaki nanti ya, insya-Allah. Seterusnya ya, ada bersabdu lagi ya, wadduha dapat dengan istitolah baru dibariskan dot. Begitu juga ya bila dia sukun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan cepat sangat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia akan melantun, tak ada bunyi dia. Yang ni kita jaga ya. Begitu juga di hujung bacaan. Ini selalu kita baca ya, bila kita jumpa kalimah pada al-ardi ini kita wakafkan dia kan. Okey, tak ada masalah. Tapi pastikan istitolah dot yang kita sukun, yang kita wakafkan tu ada dalam bacaan. Ya, sebagai contoh, bis samawati wal ard. Wal ard. Bis samawati wal ard. Matikan ra tu dulu. Ar takrir dia baru ambil dot, iaitu sifat istitolah dia, sifat istitolah, sifat dominan dia. Ya, wal ard. Ambil dot di hujung tu. Jangan dimatikan bis samawati wal ard. Begitu aja. Dia yang nak kata dia ambil dengan ra saja ke ataupun dia cantumkan ra dengan dot tu sekali ke dalam bacaan, tak pasti ya. Tapi kita pisahkan ra sukun dengan dot yang kita wakaf tu menjadi sukun juga, pisahkan suara dia. Ra kita ambil takrir dia, dot kita ambil sifat istitolah dia. Okey, seterusnya inhiraf. Ini apa? Inhiraf adalah lencongan ya.
melencong. Ini sifat yang kuat ya. Ini roh ni dalam pada huruf lam dan ra. Kita tengok di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kalau kita tak lencongkan lidah, terutama lam bila dia sukun, dia akan jadi tawalud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bunyi le di situ. Tak mau matikan betul. Lencongkan lidah kita bagi mengelakkan dia melantun balik. Tidaklah bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedikit pun tak mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matikan betul-betul. Ya. Hakama bainal ibad. Bala tak mau itu contoh dia. Pada contoh ra dan lam ni ala fir'auna ashaddal azab. Dia kata tak mau. Lencongkan lidah. Jadi ra ni ada perbahasan dia, ya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca nipis, ada yang sentiasa dinipiskan, begitu juga boleh tebal, boleh nipis. Yang ni juga kita akan bahaskan dalam satu tajuk yang khusus untuk ra. Jadi kita tak bincangkan lebih lanjut untuk ra kerana dia ada satu tajuk khusus untuk dia nanti insya-Allah. Ini contoh-contoh pada sifat inhiraf pada lam. Pasal apa saya bawa lebih sikit ayat ni kerana lam ni masih banyak lagi yang membacanya dengan melantunkan lam tu ya. Ayyumillahu wa falyamlil waliyuhu bil adl. Dia di hujung tu adl. Matikan. Ini dia macam mana kita nak matikan lam yang berada di hujung. Ini sifat yang mendatang Dia kata tadi yang mustahaknya dalam waqaf isyarah ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu wa bil adl. Waliyuhu wa bil adl. Okey, contoh dal yang berada di hujung tu itulah kalau dhaif dal tu ambil sedikit dan lam tu diinhirafkan dia. Bunyi dia. Jangan baca waliyuhu wa bil adl. Adl bunyi dia dan matikan lam. Dengan takrir ni getaran. Pastikan bila ada sifat hukum yang mendatang dalam idgham samsi contohnya, idgham samsi ni mana takrir ra tu. Kena jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dapatkan takrir dulu. Itu Okay. Seterusnya kita tengok sifat takrir ini dimiliki oleh huruf ra saja. Jadi ra ni lah satu-satu huruf yang memiliki 7 sifat. Huruf yang lain tu sama ada dia memiliki 5 ataupun 6, tetapi bagi ra dia ada 7 sifat. Kerana takrir ni tadi lah. Jadi ra ni banyak ragam dia. InsyaAllah kita akan sentuh tajuk ni dalam bab yang akan datang nanti. Saya akan bentangkan insyaAllah. Okey, seterusnya sifat tanpa lawan yang ke-7 lin. Lin ni bagi waw dan ya yang bertanda sukun. Itu sebagai nak mengenal tentang hukum lin dalam bacaan. Iaitu suara mengalun yang lembut. Naum alaik. Jadi saya nak contohkan kata terdapat juga cara bacaan yang tak tepat bagi hukum lin ni. Kita tengok di sini. Inna anzalnahu fi lay. Dengan lay. Bukan laylatil qadr. Bukan lay lay. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Itu ada juga waqaf syarah sana dalam dhaif ra yang ditakrirkan. Dia tumpuan kita pada ya yang sukun tu. Lay, bawa ke bawah bunyi dia. Jangan lay. Jangan dibukakan dia. Seterusnya sifat lin pada ya yang bersabdu. Juga walaupun dia bukan bertanda sukun, dia bertanda sabdu, tetapi dalam sabdu tu ada lagi satu ya yang bertanda sukun kan, kalau kita bedah yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi bacaan dia tu pun nampaklah hukum lin, sifat lin di situ
Wa masakina tayyibatan, tayyibatan. Begitu bunyi dia. Dapat toy dulu baru dibariskan dia ya. Toy, jangan toibat, toy tak sampai ya. Wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Itu pun ada wakaf isyarah di ujung ni yang kita akan sentuh dalam bab wakaf dan ibtidak nanti. Okey, bila di ujung kita nak wakaf dalam hukum maklin arid lisukun ya. Samalah juga, dapatkan suara lin dulu baru diwakafkan nun. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun ya'libu mi'atayn di hujung baru matikan nun. Dulu ya. Untuk bagi lin pada ya yang kita wakafkan dengan dalam hukum maklin arid lisukun. Di sini ya pada contoh surah Al-Qasas ni ya, di mana kesalahan kadang bacaan kita ya, bila kita wakafkan pada maklin arid lisukun, iaitu pada khaufin tu ya, di situ ya. Jadi selesaikan suara waw lin tu dulu baru diwakafkan fa tu ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bulatkan bibir untuk mana waw tadi. Baru ambil fa. Jangan baca min khawf, dia masukkan fa siap-siap dalam waw. Itu salah bacaan gitu ya. Ini dia. Kalau ini pun selalu juga kita wakafkan di mana suara lin dengan suara dengung bersekali dalam bacaan. Ya. Qala la tathriba alaikumul yawm. Yawm. Dengan dengung mim tu sekali dalam bacaan. Tak begitu pisahkan. Dapatkan suara waw lin tu dulu, 2 harakat ke, 4 ke ataupun 6 ke ya, baru diambil suara mim yang diwakafkan, iaitu dengung pada mim tu sedikit ya, yang diizharkan. Qala la tathriba alaikumul yawm. Di hujung baru ambil mim ya. Alaikumul yawm. Di hujung bacaan kita. Jadi pada ya yang sukun tu ada hukum lin ya, pada al-yauma tu pun ada hukum lin dalam bacaan kita. Ya, jadi sempurnakan harakat pada waw tu Yang penting nak sempurnakan dulu harakat dia. Selesaikan harakat waw yang dengan itu, sama ada 2 ke 4 ke ataupun 6 harakat, baru kita matikan mim tu. Baik, unah ya. Unah ni kita dah sentuh dalam bab nun sakinah itu ya, terutamanya, dan pada mim sakinah yang kita dah sentuh dah dulu tentang martabat-martabat ni. InsyaAllah dia ada lagi perbahasan yang lebih lanjut nanti yang saya akan mentangkan dalam seminar kita mini seminar besok insyaAllah ya. Jadi apa pun yang penting jagalah dengung dalam keadaan nun ataupun mim itu bersabdu, ataupun dalam keadaan mim atau nun tu tanpa baris. Di sana ada hukum gunah dalam bacaan ya. Yang ini kita dah selalu baca. Tinggal lagi jangan ditinggalkanlah ya dalam nun yang bersabdu ni. Kadang dan di sini pun berlaku juga ya kemuskilan dalam bacaan, kadang tak sempurna dengung ya. Kalau nun dan mim yang bersabdu tu, pastikan dengung tu sampai ke hidung betul ya, pangkal hidung ya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas, begitu bunyi dia yang kita dah biasa bacalah ya. Baik, kita ringkaskan di sini. Dan hukum ifaq juga ya. Nah, ifaq ni pun kita dah sentuh dalam hukum nun sakinah dan tanwin tempoh hari ya. Dalam ifaq ni ada ifaq hakiki sughra, ifaq hakiki kubra. Pastikan dengung tu ada dalam keadaan sama dia ditebal ataupun dinipiskan dengung tu kan. Kita ulang sikit dalam situ. Yang ni rasanya tak payah kita ulang lagi. Ya, yang penting kita nak nampakkan. Jadi bila nampak mim ataupun nun yang bersabdu tadi, pastikan dengung tu dengung yang sempurna ya. Fayyakum minkum mi'atun sabirah. Itu antara tempat-tempat yang perlu kita dengungkan dalam sifat gunnah tadi. Ini antara ifaq surah, kita nak mengenal ifaq surah dan kubra. Kena ada yang bertanya itu macam mana nak kenal ifaq hakiki surah dengan ifaq hakiki kubra. Jadi cara dia kita tengok selepas nun sakinah
Kalau huruf selepas dia tu istifal, itu ikhfa hakiki sughra. Kalau selepas nun sakinah tu huruf isti'la, itu ikhfa hakiki kubra. Dengung ni berbeza jadi dengung ni kena jagalah sifat dengung ni tadi. Wa antum hina pada nun pada kalimah antum dengan nun pada kalimah tanzuru tu ada beza sedikit di situ. Wa nipiskan dengung dia. Wa antum hina idzin tanzurun. Itu perbezaan tentang dengung ikhfa. Sifat ni nanti kita tengok ada dia punya martabat-martabat. Dia ada 5 martabat yang kita akan jelaskan. Dalam nota tu saya ada bekalkan. Itulah maksud dia tadi. Dan khofa ni adalah suara bagi alif waw ya apabila dia bertukar menjadi huruf mad, dan kha apabila kita sukun ataupun dia ada keadaan diwakafkan. Jadi itu khofa ni maklumat dia suara yang tersembunyi. Iaitu suara huruf itu ketika menyebut huruf tersebut. Dia tersembunyi. Terutama dia dalam keadaan sukun. Dan dia datang suara khofa ni dari rongga jauh yang kita sebut malam tadi makhraj huruf. Rongga jauh itu adalah untuk suara khofa, iaitu sifat bagi alif, waw dan ya apabila dia bertukar menjadi huruf mad. Dan pada ha apabila dia berbaris tapi kita wakafkan pada dia. Ataupun dia dalam keadaan sukun asli. Jadi suara khofa ni ada juga martabat dia perlu dibaca tebal ataupun nipis, terutama pada alif mad. Suara khofa ditebalkan pada alif mad apabila huruf sebelumnya huruf isti'la. Contoh dalam Fatihah dot waladh. Jadi suara alif mad tu bunyi yang tu Jadi kalau huruf sebelum ni huruf istifal, maka nipiskanlah. Itu tuntutan hak yang kata dia, hak huruf tu tentang sifat dia, mustahak dia apabila dia hukum mendatang. Di sinilah hukum dia di sini apa? Huruf sebelum dia huruf isti'la. Maka alif tadi tu menjadi alif mad, maka tebalkanlah suara mad dia tu. Begitu juga dalam huruf shad pada tadi kalau kita baca dalam huruf shad tadi ada alif mad di situ Jadi kekalkan. Bunyi dia. Baru dimatikan dal. Begitu juga alif mad selepas ra ataupun qaf ni semua ditebalkan. Terutama pada ra. Ra ni kita akan bahaskan pasal dia banyak perbahasan pada tajuk akan datang. Tapi yang penting sekarang bila ra berbaris fathah selepas dia alif mad, maka tebalkan alif mad tu. Tafkhimkan dia. Wa ma adraka mal qari'ah. Tebalkan dia Tetapi kalau sebelum dia tu huruf istifal alif mad, maka nipiskanlah ma tadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dinipiskan pula pada alif mad. Okey, di sini satu lagi kena jaga pada suara khofa pada alif mad di hujung sana tu dia baca dengan tarkib. Wa man ada fa ulaika ashabun nar. Kekalkan nipiskan alif mad tu, baru setelah 2 harokat 4 ataupun 6 harokat pada alif mad tu baru ambil ra. Jangan awal-awal lagi ambil ra Contohnya ashabun nar. Dia sekali dalam tu. Tu salah baca itulah. Kekalkan. Ashabun nar. Matikan. Dah habis. Kekalkan bibir, lebarkan senyum. Untuk 6 harokat pada alif mad tu contohnya. Dah habis 6 harokat, baru sebutkan ra tu. Itu kaedah dia. Begitu juga bila kita matikan ha tu berbaris, kita sukunkan dia, adalah suara khofa di situ Zalikal kitabu la raiba fihi. Penat dia yang terpanggil tu kan. Ada datang dari rongga jauh. Itulah khofa. Begitu juga wa ma adraka mal qari'ah di hujung tu Pada ra tu ditafkhimkan pada alif mad, tapi pada kha yang di hujung tu. Ini khofa tafkhim. Wa ma adraka mal qari'ah di hujung tu. Jangan lupa juga pada wa ma tu
dibaca dengan khafa, ya, itu ditarkibkan kepada alif mad tu tadi. Ya, tahap-tahap sifat huruf ni kalau kita perhatikan tadi, ya, yang ada masa nak ditebalkan, nipiskan alif mad, ada nak dipenatkan ha tu, kemudian pada macam-macam tertentu tadi ada nak perlu dijelaskan pada pertengahan, itu melibatkan tahap-tahap pada sifat tu tadi, ya, sifat huruf. Iaitu yang pertama dia ada paling kuat, kemudian ada yang kuat tuntutannya tadi, yang tu yang kita belajar nanti, ya. Kemudian ada juga yang pertengahan, ada juga yang lemah dan ada yang paling lemah. Jadi tahap-tahap sifat ni dia bergantung pada bentuk hukum yang mendatang tadi tu. Itu yang mustahab kata tadi tu, ya. Iqta'ul hurufi haqqaha min sifatilaha wa mustahaqqaha kata dia, ya. Berikan setiap huruf itu akan hak dia, iaitu sifat-sifat ni tadilah, dan lebih mustahak lagi kata dia apabila ada hukum mendatang. Jadi ada yang perlu dilemahkan, bila ada hukum datang perlu dilemahkan dia, macam qaqalah dhaif tadi tu. Ada yang perlu dijelaskan, ada perlu dilengahkan, pada qaqalah akbar contohnya. Yang tu, maksud dia. Sebab tahap ni, sebagai dia bersifat kuat bermaksud adanya pegangan suara yang kuat semasa kita melantunkan. Kemudian yang bersifat lemah dia pula bermaksud pegangan suara yang lemah semasa melafazkan huruf tersebut, ya. Sama ada dia kalau kuat tu yang paling kuat tu maknanya pautan tu paling kuat lagi lah, itu maksudnya. Yang ini semua boleh didapat secara sumber riwayah, ya. Kita kena ambil bacaan ni dengan guru kita, yang baru kita nampak, ya. Ini sebagai pendedahan awal dulu, ya. Jadi kalau ada kemuskilan, ya, bolehlah kita kongsi masa bertalaki nanti, ataupun pertanyaan melalui WhatsApp pun boleh, ya, insya-Allah. Kalau saya akan jawab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah pendedahan ni dapatlah sedikit orang kata pencerahan untuk kita, untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan lebih sempurna, ya, insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu teman kita pagi ni, ya, dengan doa mudah-mudahan mendapat sedikit berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an, wa akrimna bikaramatil Qur'an, wa sarrifna bisyarafatil Qur'an, وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.